adab kita sambut tetamu. Sama ada tetamu itu yang kita jemput, kita buat kad jemput dia mai untuk makan kenduri dan sebagainya, ataupun dia datang secara spontan, lama tak mai ziarah kita dia nak mai, itu tetamu. Sama ada tetamu tu yang kita jemput atau kita tak jemput dia. Nabi kata ingat, dia mai rumah kamu tu, kalau dia mai makan, dia makan rezeki dia, bukan rezeki kamu. Rezeki itu Allah dah tetap untuk dia, rezeki dia hari itu duk ada di rumah kamu. Dia mai makan rezeki dia. Kamu jangan duk berasa tekilan pula mai duk makan. Rezeki dia. Nah tuan-tuan, nah, rezeki dah Allah tetap dah. Kadang-kadang kita duk berasa hak kita, tapi hak orang. Contohlah kita kata, pagi itu kita pergi beli ikan. Ikan bawai dengan udang apa semua. Buat balik mai pukul 11. Suruh orang perempuan masak, nak makan sedap ni. Masak, dia pun mula nak masak. Pukul 12. 11.30 dapat telefon kata, hang kena mai di Kuala Lumpur. Mai segera lah ni juga. Kerana benda penting ni. Kita pun pakai baju, pukul 12.30 turun pergi Kuala Lumpur, nasi tak ada makan. Nasi tak ada makan. Pasal apa? Walaupun kita dah habis kat RM100 dah hidup beli ikan. Perempuan masak pun kami sedap. Tiba-tiba pukul 1 bisan kita mai dari Kok Diang tu tempat saya. Mai nak tengok cucu dah. Sebab menantu kita baru beranak. Dia yang sapu ikan bawai kita tu. Kita dah pergi Kuala Lumpur. Tu yang kata rezeki tu. Bukan kita yang tentu. Dia tak. Dia hari tu pun dia pun. Nak makan apa kita ni? Mai boleh dengan ikan bawai, dengan udang, dengan sotong, dengan ketam. Yang kita makan nasi bukis kot jalan. Tu kata rezeki ni. Kalau tetamu masuk rumah kamu, dia makan rezeki dia, bukan hak kita. Kita jangan merasa kecil hati. Dia makan hak dia. Kita dapat pahala, dia makan nasi yang kita sediakan. Dia keluar daripada rumah kita, Nabi kata. Dia buat keluar sama dosa-dosa kita tu. Jadi kalau kita faham konsep ni, kita berasa cukup seronok sambut tetamu. Nombor satu, dia makan hak dia. Kalau dia tak makan pun, kita tak akan boleh makan hak tu sebab hak dia. Yang kedua, dia balik, dia keluar habis dosa-dosa kita. Itu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di antara perangai orang-orang dulu, orang-orang Islam dulu, dia qirad dhaif, ra'i tetamu, bagi makan tetamu. Allah. Sebab itu apabila Sayyidatina Khadijah cerita sifat Nabi, ni belum jadi Rasul lagi, tapi sifat Nabi, apabila Nabi terima wahyu, Nabi duk takut yang main jumpa dia atas bukit Gua Hira tu siapa dia, jin ke malaikat ke siapa pun dia tak tahu. Kata Aisyah, kata Khadijah, ma yukhzikallahu abadan. Allah tak biar
tuan hamba diganggu gugat oleh jin syaitan. Pasal apa? Sebab tuan hamba ni memiliki akhlak yang mulia. Antaranya, innaka latasilur rahim. Tuan hamba suka hubung silaturrahim. Wa tahmilul kalla. Tuan hamba ni suka tanggung kesusahan orang. Kalau orang miskin mai, tuan hamba tolong dia. Wa tuqrid dhaif. Tuan hamba suka ra'i tetamu. Ini sifat Nabi. Belum dia jadi rasul lagi dah. Itu sifat dia. Sebab itulah meraih tetamu ini di antara sifat mulia yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersifat dengannya, dan Nabi minta para sahabat dan umatnya supaya meraih tetamu. Kerana kalau tetamu mai rumah kita, kita kena ingat hak dia makan tu rezeki Allah nak bagi kat dia. Kalau dia tak makan pun kita tak boleh makan. Yang kedua, dia keluar daripada rumah kita, dia buat keluar habis dosa yang ada di rumah kita. Itu yang Nabi kata, idza dakhala ad-dhaifu, apabila masuklah tetamu, alal qaumi, di atas sesuatu kaum ataupun satu keluarga, rumah, tuan rumah, kaum rumah lah. Tuan rumah tu dia dakhala bi rizqihi, dia masuk ke rumah kita itu, dia bawa sama rezeki dia. Rezeki walaupun dia tak bawa mai ikan gulai apa, tapi hak duduk di rumah kita tu adalah hak dia. Wa idza kharaja, dan apabila dia keluar daripada rumah kita, kharaja bimaghfirati dzunubihim, dia keluar dengan segala keampunan dosa-dosa tuan rumah tu mereka tu. Dia keluar habis dosa-dosa kita, kita mendapat keampunan daripada Allah di atas segala dosa yang kita buat, kerana tetamu yang datang itu kita raih dia, dia makan rezeki dia, dia keluar daripada rumah kita, dia buat keluar habis dosa kita. Allah, ni dua dah hadis Nabi ni. Hak tadi cerita tentang adab masuk ke majlis. Yang kedua cerita adab menyambut tetamu. Ni kata Islam ni. Sempurna tak sempurna. Cara mana nak sambut tetamu? Bagilah dia makan. Hak dia makan rezeki dia, dia keluar dosa kita. Apabila masuk oleh jemputan orang yang dijemput, tetamu ni, sama ada tamu itu kita jemputkah ataupun dia mai tak jemputkah, termasuk juga ke tempat jamuan, dia mai makan jamuan. Bermaknalah masuknya itu bersama rezekinya. Dan apabila keluar ia, terampunlah segala dosa bagi ahli jamuan tu. Itu kalau kita panggil orang makan kenduri, dia makan kenduri kita, dia makan rezeki dia, kita dapat pahala sebab kita sediakan rezeki dia. Dia buat balik dosa kita. Allah. Maksud hadis ini, naklah permuliakan dhaif, ini tetamu yang datang.